نعبدك ونعوذ بك من شر ما صنعت. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا أنت وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang dirahmati Allah SWT, yang benar-benar bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan pada kita hari ini, insya-Allah. Baik, alhamdulillah, para penuntut Akademi Ratu Furqan yang hadir pada pagi ini, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT. InsyaAllah pada pagi yang penuh barakah ni kita bertemu lagi pada siri Fitness Qalbu, siri yang ke-33. 33 bermakna hampir 10 bulan, 11 bulan, hampir setahun lah kita bersiaran pagi. InsyaAllah dalam membincangkan hal-hal berkaitan tentang kehidupan yang berkaitan tentang hati. Yang pagi ini insyaAllah kita akan sentuh tentang punca kita lemah jiwa ni, punca putus asa ni adalah apabila kita diperalatkan oleh dunia. Apabila kita diperalatkan oleh dunia. Tu dia. Boleh copy paste tajuk tu, bubuh kat situ. Bagi kawan kita yang mana baru tengok, baru live ni boleh tengok. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sound check dulu, sound check. Audio okey, visual okey. Bantu sebarkan lagi pada sahabat kita, insya-Allah. Kita mencari punca, sidang jemaah muliakan Allah SWT. Kita mencari punca. Mencari punca bukan mencari salah. Mencari punca bukan mencari salah. Tapi mencari punca adalah kita nak melihat dari mana bermulanya sesuatu masalah. Okay? Masalah yang kita tidak nampak. Tetapi akan terungkai apabila kita melihat dengan kebenaran. Semua okey ya? Ya, Datin Sarina okey. Tuan Aswad, alhamdulillah. Tuan Norhan, Puan Lalina, Puan Azura, semua yang menonton lah. Puan Sakinah Cikna, para penuntut Akademi Ratu Furqan, semuanya insya-Allah. Baik, bantu sebarkan lagi, copy paste dekat wall masing-masing. Tengah masak rohani Abu, tu dia. Kita hari ni sebelum kita nak bagi ubat, dia banyak kaedah ceramah, ada kuliah yang terus bagi kepada vitamin. Vitamin ni ada amalan. Amalan ni adalah vitamin. Amalan adalah vitamin. Zikir adalah vitamin. Puan Rozia Maruf, tak apalah. Tak boleh tengok secara online tapi kena repeat. Kena tengok balik ulangan ya. Tak ada masalah. Yang penting kena tengok. Sebab anda kena tahu Puan Rozia, banyak kuliah-kuliah satu bab. Kalau kuliah saya ni berkisah tentang apa? Tu. Apa pun kita menjuru kepada penyelesaian. Kita nak pergi kepada punca-punca permasalahan. Kita kena kuasai bidang ini. Kita kena menguasai amalan dan kena menguasai iman. Dua-dua. Menguasai amalan dan kena menguasai iman. Dua ni kita kena kuasai, iman dan amal. Adapun dalam bab yang saya tumpukan adalah perbahasan tentang menguasai iman. Menguasai amalan dia mungkin kuliah-kuliah yang overlap tu lah. Boleh tengok Tok Guru ramai. Dia cerita juga bab iman. Cuma
dalam bab iman pula, saya pecahkan pula ataupun saya alih bahasa kepada kehidupan. Jadi anda kena adakan satu slot untuk anda untuk memahami kehidupan. Sebab nak memahami amalan ni, insya-Allah, jika anda faham kehidupan, anda akan faham amalan. Anda tahu nak beramal, insya-Allah. Jadi dia menjadi satu sebagai kata kunci yang penting. Kata kunci yang penting. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, amalan zikir itu vitamin. Vitamin ni hanya akan boleh dapat, hanya boleh dimakan setelah badan itu setelah badan itu kita panggil antibiotik, kita bunuh kuman dulu. Sebab tu doktor, kalau kita jumpa mana-mana doktor lah, kalau ikut prosedur lah, kalau misal kata dia ni ada penyakit, dia akan tengok dulu ada melibatkan kuman tidak. Kalau ada melibatkan kuman, maka kena matikan kuman dulu. Dia kalau terus bagi vitamin, suplemen, tapi masih ada penyakit, jadi suplemen tu bolehlah makan, bukan kata tak boleh. Bolehlah makan, tapi nanti bimbang tak berkesan. Masih ada kekotoran dalam badan. Masih ada penyakit-penyakit dalam badan. Itu vitamin. Adapun ada orang rompak bank ke Ustaz Mak Razak? Soalan apa tu? Kenapa timbul soalan ada orang rompak bank? Okey. Vitamin. Jadi vitamin itu hanya berfungsi pada badan yang sihat. Tu dia. Maksudnya pembersihan itu mesti dilakukan. Pembersihan itu mesti dilakukan terlebih dahulu. Bersihkan. Adapun zikir yang paling utama. Zikir yang paling utama. Ada bunyi tu. Oh, rompak bank. Itulah bunyi cakap bank . Baru masuk bunyi tu. Adapun zikir yang utama itu adalah, sebab tu kalau kita lihat kalimah thayyibah itu adalah zikir utama. Kalimah thayyibah itu adalah zikir utama. Kalimah thayyibah itu adalah zikir utama. Anak sakit, ya Puan Nur Azlina, mohon doa tiada ada mudarat pada penyakit anak Puan Nur Azlina, mudarat hanya pada Allah. Tiada ada kuasa selain daripada Allah yang ada pada anak Puan Nur Azlina. Kuasanya ada pada anak itu hanya pada Allah. Lalu Allah berkuasa menyembuhkannya. InsyaAllah. InsyaAllah. Bacakan air, ambil air, bagi minum. InsyaAllah. Selawat. Al-Fatihah. Kemudian baca, tiada ada mudarat pada penyakit, mudarat hanya pada Allah. Tiada ada manfaat pada air, manfaat ada pada Allah. Allah datangkan manfaat pada air. Minum. InsyaAllah. Bismillah. Okey. Bak zikir yang utama, kena basuh dengan sabun ke? Tengok jenis lah. Basuh macam mana? Basuh dengan sabun tu kalau kotor yang jelas. Ini kalau sabun yang boleh membasuh diri, yang ada pada hakikat diri, iaitu roh. Itu bukannya basuh dengan air, dengan sabun semata-mata. Okey. Dia dengan air penyesalan, air taubat. Tak apa hikmah bila seseorang pernah disihir. Hikmahnya adalah supaya sedar bahawa diri itu lemah. Itu saja. Kena tu maksud nak kenalkan diri itu lemah. Lalu berlindung. Bertaut. Bermunajat kepada Allah SWT. Baik, balik tadi. Afdal zikir ni. Pada pagi ni nampak diperalatkan. Saya nak kaitkan dengan diperalatkan oleh dunia. Kita akan jadi lemah. Kita akan jadi orang berputus asa apabila kita diperalatkan oleh dunia. Sebab itu, sudah dimahmudkan Allah SWT, zikir yang paling utama itu adalah menghancurkan dunia. Zikir yang paling utama itu adalah menghancurkan dunia. Apa zikir yang paling utama? Afdal zikru fa'lam annahu la ilaha illallah. Siapa pagi ni belum buat lagi? Zikir yang 3 kali tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Dia sebut itu menghancurkan dunia. Ingat yang menghilangkan kekuasaan dunia. Itu sebenarnya ingat. Kalau masih sebut, contoh sebut tetapi masih berharap pada dunia, itu bukan zikir, itu sebut. Contoh Razak, sebut Razak tapi harap duit. Patut Razak harap pada Allah. Dia tidak. Niat-niatkan apa zikir ni Ustaz? Niat bermakna menghancurkan segala kekuasaan dunia. Itu maksudnya. Tiada lam itu. Cuba perhati lam alif, lam. Lam alif itu nafi. Lam nafi dan lam nafi dan lam ta'zim dia panggil. Dia kata lam ta'zim, la. Kenapa dipanggil lam ta'zim? Sebab selepas lam alif ada ilah. Ni ilah. Kalau dipanggil mat ta'zim. Ni ayahanda saya bagi tahu ngaji. Nanti buat pengetahuan semua yang menonton, saya akan ada bagi tahu nanti ada mengaji tajwid kan. Saya tengah susun dengan ayahanda saya untuk susun kelas pengajian tajwid. So cara harfiah mengenai huruf ni style orang lama. 34 tahun mengajar. Mengenai huruf, mengenai makhraj, kemudian barulah perbetulkan bacaan. Akan dibuat sisi rakaman dan mungkin ada live secara sekali berkala lah. Cuma tengah susun rakaman nanti. Saya tengah susunkan rakaman untuk kelas tajwid. Saya harap semua yang menonton nanti dan semua penonton Akademiatul Furqan wajib mengikuti pengajian tajwid ni. Anda kena ikuti. Dan insya-Allah pengajian tajwid ni habiskan. Kata ayahanda saya kalau betul 3 tahun kena khatam. 3 tahun dan insya-Allah nanti dapat CJ sanad nanti. Mana-mana yang dapat CJ sanad yang mengikuti kelas tanpa putus yang mengikuti kelas tanpa putus sama ada live ataupun secara ulangan. Nanti kalau dah ikuti nanti boleh mengajar. Misi kita supaya setiap rumah ada seorang, ada mak atau ayah ataupun sesiapa yang boleh mengajar tajwid kepada anak-anak. Baik. Berbalik pada lam tadi. La kaitan Islam dan sains. Boleh Ustaz Khairul? Boleh. Jadi. Baik. Kaitan ni bila Islam dan sains ni, baik saya terus masukkan perbahasan lam alif tadi. Baik, sains ini adalah cerita tentang pembuktian. Dia ada sains cerita tentang proses. Okey, sains adalah about proses. Sains itu bermaksud proses. Formula. Iaitu benda yang boleh dikaji dan ditentukan kedudukannya. Adapun Islam itu adalah pengisian ataupun dia panggil structure, formula. Islam itu sejahtera. Maksudnya, formula yang sejahtera. Itu formula membawa kepada Islam. Yakni, formula, chemical. Sebab itu, kalau kita lihat, lam alif itu, dia boleh jadi formula. Formula untuk zero. Untuk hilangkan. Dia kalau kaji, dalam bab infinity, dan infinity itu boleh kajikan keluar berbagai-bagai formula. Baik. Sains dia lebih praktikal kepada syariat. Sains ni syariat. Islam itu syariat yang membenarkan kepada penggunaan-penggunaan. Maksudnya dia sebagai authority. Islam adalah authority. Islam adalah authority yang akan mengesahkan sains itu. Bukan sains yang mengesahkan Islam. Sains bukan menentukan Islam. Islam yang akan menentukan sains. Dalam Islam itu ada iman. Iman itu adalah roh dia. Roh kepada formula. Formulasi kepada pembangunan kehidupan. Itu penuh dengan formula sebenarnya. Tetapi dia ada roh dia. Roh ini yang dipanggil feel, rasa. Baik, rasa ini hanya boleh didapati oleh orang yang mencari ataupun yang melalui rasa. Sebab tu saintis yang menemui formula-formula tertentu, dia melalui fasa rasa dulu. Dia kaji, dia renung, kemudian dia jumpa formula. Sebagai contoh Ibn Sina, itu orang beriman. Orang beriman, dia dapat satu kajian yang bukan sekadar berdasarkan akal, tetapi dia dapat kajian yang datang dari jiwa dan dia naik kepada akal. Akal memikirkan setiap kajian itu. Itu orang beriman. Sebab tu orang beriman, dia boleh dapat macam-macam ilmu yang hebat, menjangkaui sains. Sains ini dia datang kemudian sebenarnya.
Islam itu mendahului sains. Islam mendahului sains. Baik, berbalik dengan kalimah lam nafi ni. Lam nafi dengan mak ta'zim ni. Lam nafi ni, inilah yang menegakkan kembali. Lam yang menafikan kembali. Untuk, sebab kalau nak buat kajian sesuatu, dia kena buat satu kajian yang berlawanan. Ni maksudnya, dia kena menafikan keberadaan sesuatu perkara itu. Baru dia boleh wujudkan kajian. Kalau dah ada, maka tak perlu dikaji. Sebab tu Allah SWT wujud tanpa kajian. Allah SWT wujud tanpa kajian. Sebab tu lam, la itu menafikan kekuasaan lain. Sebab nak wujudkan kekuasaan itu yang dah sedia ada. Itu maksud dia. Lam yang menafikan kekuasaan, menafikan kewujudan kekuasaan selain Allah. Lam nafi dan dia panggil mat ta'zim. Mat ta'zim yang menyatakan bahawa banyaknya benda-benda yang boleh mengganggu kepada kekuasaan tadi. Sepatutnya kekuasaan ni pada satu sumber saja. Tetapi bila banyaknya gangguan kefahaman. Gangguan kefahaman. Yang mana gangguan kefahaman inilah yang akan menyebabkan kekuasaan itu yang tidak sempurna. Yang tidak sempurna. Sebab tu bila kata kita diperalatkan oleh dunia, apabila kita tidak menafikan kekuasaan pada dunia. Sebab itu kalau kita ada kuasa pada dunia, sains tak akan wujud sebenarnya. Sebab kalau kita pergi kepada, kita buat kajian, kalau benda itu kita dikuasai, macam mana kita nak buat kajian? Kita kena menguasai kajian terlebih dahulu. Sebab tu para saintis, ilmu-ilmu yang dia keluarkan, dia yang menguasai formula itu. Bukan dikuasai. Dia yang mengeluarkan formula itu. Bukan formula itu keluar sendiri. Tidak. Maknanya, seorang saintis itu lebih berkuasa daripada formula itu. Itu sepatutnya. Bukan formula itu yang hebat. Contoh, seorang yang buat bom atom. Dia saintis nukleus. Saintis nuklear, dia menguasai ilmu nuklear dan dia boleh produce formula nuklear. Atau buat sains lah. Baik. Bermaksud, lam ni, dia lebih besar daripada sains. Sebab apa? Di saat kita menafikan dunia, Allah akan bagi kita kuasa. Kita menafikan dunia, Allah akan bagi kita kuasa untuk digunakan untuk mentadbir dunia. Selagi mana belum menafikan kuasa, selagi itu kita dikuasai. Apa dia? Oleh nafsu. Kita kena kuasai nafsu. Tapi nak kuasai dengan apa, tuan-tuan? Nafsu ada. Yang dikuasai dengan apa? Sebab itu bila nafsu yang tidak dikuasai oleh jiwa, maka jiwa itu akan dipergunakan. Dia akan jadi kesakitan. Dia akan jadi kesakitan. Kesakitan itu yang menyebabkan diperalatkan itu. Anda kena faham susunan dia, ya. Baik, jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Khair. Jadi berbalik dengan Ustaz Khairul kata, depress. Okay. Tekanan. Kalau kaji dengan sains, dia ni perubatan, sains ni perubatan. Maka kalau kita lihat, tekanan itu berlaku disebabkan oleh keadaan. Tekanan itu berlaku oleh keadaan. Keadaan itu dalam sains, itu mesti ada formula. Maksudnya mesti ada formula untuk hilangkan tekanan. Tapi Islam ajar menguasai keadaan. Bukan mencari solusi keadaan. Contoh, susah. Kadang-kadang kita tak boleh nak selesaikan susah tu pun. Saya dah cuba berkali-kali. Okey. Bila kita terlampau ikutkan sains yang berbentuk benda, sains, yang ni susah mesti berusaha, usaha mesti dapat duit, duit mesti dapat banyak sekian-sekian. Maknanya ada satu formula, yang mana formula ini sebenarnya dia tidak valid bagi dia. Maksud dia tidak melalui proses yang sempurna. Iaitu dia tidak ada kefahaman,
dia tidak ada keyakinan, tiba-tiba dia nak berusaha. Tiba-tiba dia nak kerja, dia nak dapat duit, dia nak buat semua benda dunia yang dia nak kuasai susah tadi. Tapi akhirnya, susah itu menekan dia balik. Sebab dalam sains, diajar untuk, kalau kita ambil terus sains, kita akan terikat dengan keadaan semata-mata. Sebab tu, para saintis-saintis yang mana benar-benar dia terbuka hati dia untuk kaji kebenaran, selepas kajian, penghujung dia mesti akan masuk Islam. Kalau betul dia punya kaji. Sebab dia akan nampak kekuasaan. Berbeza dengan orang beriman dia merasai kekuasaan kemudian nak membuktikan dengan sains. Itu saja. Dia bukan cari bukti. Orang beriman, dia tak perlu cari bukti untuk membuktikan. Orang beriman dah jumpa bukti yang dipanggil rasa. Yakin. Dengan ilmu, kemudian dia buktikan yang susah tadi boleh diselesaikan dengan yakin dan usaha yang berterusan dan keyakinan yang tanpa berbelah bagi. Nampak? Itu kajian. Orang macam ni, dia tak akan kena stres. Sebab stres ini memang boleh kena pada semua orang. Orang beriman pun boleh kena, Ustaz. Sebenarnya, kalau betul iman dia tak kena. Dia tak akan kena stres orang beriman. Sebab dia percaya. Maksudnya, orang yang benar-benar beriman. Kalau orang yang mungkin masih meragui iman, masih mencari bukti. Kan kita ni ada orang yang mencari bukti. Ya ke? Ya ke Allah tu berkuasa? Nampak tidak? Kadang ada macam tu. Dia mengucap, dia Islam tapi dia belum beriman sempurna. Sebab ilmu tak ada. Dia stres lah sebab dia tertekan dengan kesusahan dia. Tapi Nabi SAW, susah itu tidak membawa kepada tekanan. Nabi tidak tertekan sebab Nabi melalui susah dengan keyakinan. Nabi melalui susah dengan Allah. Allah itu maha berkuasa. Bila Allah maha berkuasa, susah yang ada hanya dilalui dengan gerak kerja yang berterusan saja. Nabi terus berdakwah. Nabi mungkin perasaan. Nabi ada ketika Nabi sedih. Tapi Nabi sedih bukan Nabi stres. Nabi sedih bukan Nabi stres. Nabi sedih adalah perasaan saja. Tapi keyakinan tidak berbelah bagi. Kalau manusia biasa, dia punya sedih sampai ragu sekali. Keraguan. Sebab tu kebanyakan yang stres. Yang stres, cuba tanya pasal iman. Dia boleh jawab sempurna tidak? Tak boleh. Orang yang beriman itu orang yang tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah, jiwa jadi tenang. Kalau jiwa tenang, takkan menangis lagi. Tak boleh. Sebab tu jangan diperalatkan oleh dunia, tuan-tuan. Jangan diperalatkan oleh dunia. Kalau kita diperalatkan oleh dunia, terikat dengan keadaan, terikat dengan kebendaan, maka kita akan jadi orang yang menyerah diri kepada susah. Menyerah diri kepada susah. Sebab itu jadi stres ni. Sebab stres ada benda yang mengganggu perasaan dia. Perasaan itu terkait dengan keadaan. Nabi mungkin ada stres. Tak, Nabi tak ada stres. Puan Sofia Dura, Nabi tak ada stres. Habis sedih, itu perasaan. Perasaan bukan stres. Stres ni tekanan. Nabi tertekan. Tak, Nabi tak tertekan. Nabi tak tertekan. Nabi hanya melalui perasaan itu. Sekadar manusia biasa. Nabi sedih? Ya, ada Nabi ketika sedih. Tapi Nabi stres? Tidak. Sebab apa? Nabi ada iman. Iman ni, dia akan kontrol stres. Iman itu ibarat formula besar. Yakin. Orang yang nak buat kajian, dia kena yakin dulu. Kalau ragu-ragu, tak payah buat kajian. Kalau dia ragu-ragu, dia takkan buat kajian punya. Orang yang yakin, sebab tu dipanggil hipotesis. Dia mesti keluarkan hipotesis dulu. Dia yakin, kemudian baru dia buat kajian. Sebenarnya, kalau ikut formula macam tu, dia yakin. Dia dapat satu sense, rasa yang boleh dibuktikan ni. Maka dia buat kajian. Dia buat penemuan, discover. Dia discover satu benda dan dia yakin benda ni boleh pergi. Dan dia buat kajian, terbukti. Itu sepatutnya macam tu. Sebab tu, yang ada Allah, itu sudah ada keyakinan. Nabi SAW dah ada keyakinan. Iman Nabi sentiasa naik.
Iman para nabi sentiasa naik. Iman kita naik dan turun. Tetapi kalau kita duduk dengan torik nabi, jalan kenabian, maka iman kita juga akan bertambah. Dengan syarat kita duduk dengan keyakinan. Duduk dengan keyakinan. Baik. Jadi maknanya kaitan dia, orang yang ada keyakinan, dia akan boleh mengawal tekanan. Sebab keyakinan mengawal keadaan. Hipotesis, ya. Keyakinan akan mengawal keadaan. Jadi kaitan tadi, iman tu keyakinan. Sains itu keadaan. Ya Ustaz Khairul, Iman itu keyakinan, sains itu keadaan. Jadi orang yang stres, kalau nak selesaikan dengan sains, itu keadaan dia memanglah tengah stres. Kalau tengok baca dia punya hemoglobin lah, apalah darah dia punya tekanan radioaktif lah. Memang keadaan dia waktu itu sedang terganggu. Jadi cara nak hadapi dengan stres yang sains tadi, dia kena tukar keadaan balik. Mana maksudnya, dia hanya tutup keadaan dengan keadaan. Maksud kalau sedih, bagi dia gembira. Dah. Happy kan dia. Kalau dia susah, kita senang-senangkan dia. Kan? Happy. Cepat tu orang suka happy. Baik, itu sains lah. Sains maknanya, dia akan memberi kesan kepada keadaan diri dia. Tetapi, dia tidak berpanjangan. Orang yang ada iman, Islam itu iman, yakin. Dia tidak perlu tutup keadaan tu. Dia menerima keadaan tu. Acceptance. Orang beriman, orang yang menerima ketentuan Allah. Kalau Allah bagi dia susah, dia terima kesusahan. Jadi apa kita nak buat dengan orang yang stres? Jangan diperalatkan dengan kesusahan. Anda kena terima kesusahan. Kita dah susah, terima susah. Macam tu. Susah ya? Ya, terima kesusahan. Kita pun terima. Susah. Ustaz tak ada duit. Ya, terima tak ada duit. Okey Ustaz. Dia tinggalkan saya. Terima ditinggalkan. Okey. Habis nak terima dengan apa Ustaz? Terima dengan mengenal kembali keyakinan yang utama. Who am I? Siapa diri kita ni? Yang mana diri kita ini sebenarnya nilainya jauh lebih besar daripada apa yang ditinggalkan oleh keadaan tadi. Tu dia. Sebab orang yang duduk kepada keadaan, stres ni, dia terikat dengan keadaan tu lah. Tak ada duit, hina sebab tak ada duit. Pasangan, susah hati sebab pasangan. Jadi sedang jemaah yang menggunakan Allah SWT. Jadi jangan diperalatkan. Kita kena kuat Ustaz. Kuat itu dengan menerima. Bukan kita kuat dengan memiliki kekuatan. Tidak. Kekuatan itu akan dapat bila kita menerima keadaan. Alhamdulillah Ustaz, sejak saya dah tak stres ni, sejak belajar di taman-taman juga. Orang-orang pula stres dengan saya sebab saya tulis tentang kebenaran menentang kata-kata batil. Puan Sofia Dura. Betul lah tu. Baru kita tahu orang ni duduk kat mana. Orang yang tenang, orang yang batil akan stres dengan orang yang tenang. Sebab apa? Kau ni kan tak ada duit. Tenang. Apa nak tenang? Kita relax ke? Sabar. Okey. Jangan sedih. Teruskan. Nampak? Itulah ayat dia fonik. Kau ni gila ke? Tenang je. Nampak tak? Orang akan stres. Orang akan stres dengan kita yang tenang ni. Kau ni tak ada duit. Tenang je. Aku ni stres tengok kau tenang ni. Biasanya orang tu stres lah. Sebab dia tak boleh tengok orang senang. Tenang. Tak boleh kan? Baik. Sebab tu Islam tu menerima. Islam maksudnya menerima.
Sebab tu bila kata la ilaha illallah ni, menerima sebenarnya. Tu kalimah terima, tasdik. Tasdik ni menerima. Membenarkan. Membenarkan. Bila kita membenarkan dengan kebenaran yang ada, maka datanglah penerimaan. Stres tengok kita tenang. Allahu Akbar. Siapa ada kata gila? Mana orang selalu stres tu dia kurang iman ke Ustaz? Boleh jadi? Puan Fazilah? Boleh jadi? Tapi ada orang kan tak boleh terima lah. Sebab begini. Orang yang stres, cuba tengok. Orang yang stres ni, stres ni apa? Tekanan. Dia tertekan. Sel ni dia tertekan. Cuba tengok. Iman maksudnya tenang. Iman maksudnya tenang. Kurang keyakinan lah. Iman ni keyakinan. Orang-orang yang tertekan. Orang yang kurang keyakinan lah. Kan kalau sebut bahasa iman, macam orang marah sangat. Kurang iman. Mana boleh ukur kurang iman? Apalah tak boleh ukur kurang iman? Bagilah ujian. Terukurlah kurang iman ke tidak. Ujian itulah akan menentukan kita ni kurang iman ke tidak. Allah tahu. Dan manusia pun akan tahu dia ni kurang iman ke tidak. Kurang iman itulah kurang keyakinan. Bila kurang keyakinan, dia akan banyak terkesan dengan keadaan. Dia akan dalam satu kenyataan nanti saya nak share dekat wall nanti. Kalau benar kita beriman, diri kita ini tidak akan berbalah, menyalah, gundah, resah, gelisah dan sentiasa bersifat qanaah. Tidak akan berbalah. Orang yang ada keyakinan ni dia tidak akan berbalah. Buat apa nak berbalah? Untuk pertahankan apa? Berbalah ni. Menyalah. Lagilah tidak. Sebab dia tak akan menyalah. Orang yang beriman, dia tak akan menyalah dan tidak akan mencari salah pun. Itu tajasus. Tajasus haram hukum dia. Orang beriman tak boleh mencari salah. Menyebarkan salah pun tak boleh. Aib. Bukan aib. Yang main-main. Mencari salah tak boleh. Tajasus. Menyebarkan salah. Mengumpat. Fitnah. Mengadu domba. Tak boleh. Berbalah. Berujah. Tak boleh. Habis? Apa orang beriman buat Ustaz? Orang beriman buat adalah jangan rasa bersalah. Relax je. Dia tak perlu menyalah. Dia tengok. Dia menerima. Menyalah ni apabila kita mula nak kembalikan kesilapan tu kepada keadaan. Ni kalau aku senang dulu aku tak macam ni Kalau aku tak kahwin dengan kau ni, aku tak macam ni. Mula kalau aku kalau. Mula kalau tu semuanya boleh merosakkan iman. Rosak iman. Mana ada? Orang yang beriman, dia takkan cakap macam tu. Dan qanaah. Orang beriman ni bersifat qanaah. Dia sentiasa cukup dengan apa yang ada. Saya miskin, tapi tenang. Itulah kaya yang sebenar, Puan Isha. Itulah tenang. Itulah kaya. Laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina an nafs. Tidaklah kaya itu dengan banyaknya harta, tapi kaya itu dengan jiwa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi berbalik dengan isu memperalat. Terima apa yang ditakdir tetapi tidak menyerah kepada takdir. Terima apa yang takdir, bukan mengalah ya. Puan Fazilina Johari. Menerima takdir bukan maksudnya mengalah. Contoh susah. Mana buat macam mana? Dah susah. Itu alasan. Orang beriman tak cakap macam tu. Orang beriman dia terima dalam diam. Diam maksudnya itu iman kan? Dia terima susah dan dia terima. Dia terima susah. Ya. Tetapi dia tidak mengalah dengan susah sebab dia menyerah pada Allah. Allah kata apa? Usaha. Allah kata apa? Yakin dengan dia. Rezeki tak akan habis. Allah kata apa? Beramal, beribadat, teruskan, bersabar. Jadi dia akan jadi orang yang sentiasa akan counter kesusahan dia.
Ha. Orang, ya, Cikgu Maya, orang masuk kelas ustaz awalnya pasti stres. Sebab apa tu? Sebab berlawanan. Berlawanan. Berlawanan dengan kenyataan diri. Kenyataan diri nakkan menyalahkan. Tiba-tiba kita suruh menerima. Stres lah. Stres untuk menerima. Ustaz, bagaimana kaitan gangguan nafsu dan syaitan dan lemah jiwa dan putus asa? Apabila syaitan, nafsu duduk pada keadaan. Nafsu duduk pada keadaan. Syaitan duduk pada nafsu tadi. Syaitan duduk pada nafsu. Nafsu apa? Amarah. Nafsu perasaan-perasaan. Syaitan duduk kat situ. Dia panggil darah. Itu Nabi kata, mafhum hadis. Darah. Darah tu nafsu lah. Baik. Jadi, bila nafsu ni dah ditunggang oleh syaitan, lalu dia ikutkan keadaan, maka putuslah harapan. Contoh, dia dah lemah. Bila nafsu, syaitan dudukkan nafsu, jadi nafsu lemah. Nafsu lemah ni maksudnya, dia tidak lagi berdaya untuk bangkit. Dia dah terikut dengan susah. Lalu, dia putuslah harapan untuk berharap kepada Allah. Sedangkan Allah boleh keluarkan dia daripada kesusahan apa. Banyak lagi kekuasaan Allah yang mungkin dia tak nampak. Jadi bila macam tu, gangguan itu datang kerana jiwa tadi. Lemah jiwa daripada membina keyakinan. Amalan lah. Lemah jiwa pada ketaatan. Bersihkan hati. Mungkin dia banyak amal. Tapi dia tidak faham keimanan. Amal yang dibawa dengan keraguan. Dia beramal sebab susah. Bukan beramal sebab iman. Dia beramal sebab susah. Jadi kalau susah ni, kena semayang duha banyak-banyak. Dia semayang duha lah. Kalau susah ni, kena sedekah banyak-banyak. Dia sedekah lah. Kalau susah ni, kalau nak suami lembut hati, kena baca zikir ni. Kalau anak-anak nak dengar cakap, kena baca begini. Kalau itu nak senang, kena baca begini. Bukan tak boleh. Itu fadilat dia. Tetapi kalau kita berharap kepada fadilat yang nampak pada bentuk keduniaan, bimbang-bimbang, hati kita makin lemah. Sebab amalan itu diterima di saat buat dengan ikhlas. Ikhlas bermaksud, kita yakin bahawa Allah yang akan melembutkan hati anak kita melalui amalan itu. Jadi, beramallah dengan yakin pada Allah. Tapi macam mana nak beramal dengan yakin pada Allah kalau masih ada keraguan? Kenapa ada keraguan? Kerana dia tidak menafikan La ilaha illallah. Dia tak nafikan. Tiada ada kuasa pada amalan. Amalan pun tak ada kuasa. Zikir apa sebut pun tak ada kuasa. Kalau anda sebut zikir ada kuasa, anda sebutlah macam-macam. Jadi dia semua dah. Tak jadi pun. Kadang-kadang baca doa tu, dalam hati siap cakap lagi. Makbul ke tidak ni? Nampak? Tak ada adab dalam doa tu. Tak beradab tu. Berdoa masih tertanya-tanya dalam hati ni. Ya ke tidak ni? Padahal anda dah baca Quran. Anda dah sebut zikir. Kenapa anda tak yakin? Sebab tadi masih diperalatkan oleh kebendaan. Itu saja. Itu cara dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adab berdoa ni maknanya yakin ketika berdoa. Adab berdoa. Jangan ragu dengan Allah. Kalau kita minta Allah Subhanahu taala itu sifat kekayaannya, yakin Allah dengan sifat kayanya boleh selesaikan hutang kita. Berdamai dengan takdir. Iyalah tu. Menerima takdir. Tapi bukan menyerah pada takdir. Menerima takdir bukan menyerah pada takdir. Ya, Tuan Mak Razak, air dan angin tak berpisah. Kalau cerita bab sains betul. Dalam air ada oksigen. Angin ni kan komposisi angin ada kelembapan, density. Betul lah tu.
Komposisi angin dia ada kelengkapan, humidity panggil. Kelembapan tu air lah. Cuma air tu bukanlah air yang menyimbah-nyimbah tu. Itu hujan panggil. Melimpah-limpah air tu hujan. Tapi air, angin dengan air tidak terpisah. Angin tu udara, oksigen. Udara yang kita sebut, kita sedut lagi. Alhamdulillah. Aduh. Angin tengah bertiup, sepoi-sepoi basah ni. Masya Allah. Oksigen. Oksigen ada air. Dalam dia ada air. Kan? Dia ada kelembapan dia. Cuma berapa? Tu kena kaji lah. Itu masuklah sains nanti. Ya. Baik. Jadi, dua perkara tadi. Yang pertama tentang diperalatkan dunia. Jangan kita menyerah kepada dunia. Jangan kita surrender dengan dunia. Tapi kita surrender dengan Allah. Dengan dunia jangan mengalah. Kita tak boleh mengalah dengan dunia. Sebab kita pemimpin. Kita tak boleh mengalah dengan susah. Dan kita tak boleh mengalah dengan senang. Senang je kalah. Aku kalah lah dengan senang ni. Tak boleh lah. Bila tengah ada duit ni. Tak boleh lah. Ni nak membeli je kerja. Kalah. Bila susah tu. Tak boleh lah. Aku tak boleh susah lah. Stres. Tak boleh. Orang beriman bukan macam tu. Orang beriman, dia menerima susah. Dia menerima senang. Tetapi dia menyerah kepada Allah. Ya Rabb, aku susah. So, aku nak buat apa? Aku turuti kehendak-Mu. Okey, Allah suruh sabar. Allah suruh tetap beramal. Allah suruh berusaha. Allah terus suruh kita yakin bahawa Allah Ta'ala yang mengabulkan segala permintaannya. Kita buat. Tanpa prejudis. Kalau ada ragu dia, cari ilmu. Cari. Ya Allah, kenapa dia ragu ni? Cari apa yang kita ragu tu. Mesti ada point dia. Contoh, rezeki. Cari bab rezeki. Kita ragu tentang kasih sayang. Cari tentang kasih sayang. Jangan tanya orang. Jangan tanya orang yang mengajar kasih sayang tentang manusia. Cari tok-tok guru yang mengajar tentang iman. Contoh pengajian hakikat kehidupan ni. Fitness kolbu ni. Anda ada masalah tentang rezeki. Anda cari kefahaman tentang rezeki. Anda ada masalah kasih sayang. Cari kefahaman tentang kasih sayang. Jangan, anda ada masalah kasih sayang. Saya ada tip-tip bagaimana nak melembutkan hati suami. Supaya suami menjadi antara insan yang paling anda sayangi di planet Mars ini. Ada cerita pasal benda-benda macam tu. Tip-tip ni, dia hanya terpakai pada sesuatu keadaan saja. Dia tidak boleh pakai pada semua keadaan. Anda ada masalah kasih sayang, itu sebenarnya ada masalah keyakinan. Anda tak ada keyakinan untuk melayani suami. Anda tak ada keyakinan untuk melayani isteri. Tiada keyakinan. Tiada keyakinan kerana tiada ilmu yang membawa kepada tadi kekuasaan Allah. Duduk mengaji. Seringkali ulang banyak kali. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ulang dan ulang dan ulang dan ulang. Sampai datang yakin. Allah. Bila yakin sudah datang. Bila yakin sudah datang. Maka hilanglah tadi tekanan tadi. Tekanan akan hilang. Sebab tu datang surah Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Tak ada keyakinan cari perasaan. Ya tuan sebab jadi lagi kena tipu. Dahlah keraguan. Ragu tentang rezeki. Pergi cari duit. Dapat apa? Awak ragu tentang kasih sayang. Tak ngam dengan pasangan yang sedia ada. Pergi cari pasangan baru. Buat apa? Tak jumpa. Orang sekarang mencari guru dengan penampilan dan kemasyhuran. Betul tu Tuan Muhammad Zuhilmi. Belajar agama sebab nak nama. Hati-hati. Belajar agama jangan cari nama. Belajar agama sebab nak dia, Allah. Maaf Ustaz, tiada keyakinan untuk melayan suami. Maksudnya apa? Maksudnya sangkaan. Puan Zarina, maksud ada sangkaan. Ya ke? Kan aku layan kan aku dapat balasan balik tak?
Ataupun aku layan ni, dia ni ada perempuan lain ke? Ataupun dah tak ada keyakinan sebab dah ada 2 orang isteri. Macam-macam lah. Keyakinan maksud mungkin dari segi penampilan badan, dah tak macam dulu. Sekarang mungkin dah kembang kuncup ke kan. Lepas tu suami pula duk tengok macam tak ada selera kadang-kadang. Ini semua keadaan. Dia dah terikut dengan keadaan sehingga dia hilang keyakinan tentang jaminan Allah. Layan dia suami. Macam mana pun keadaan suami itu, macam mana pun keadaan diri kita ni, layan. Kerana apa? Itulah yang dinamakan keimanan. Suami pun samalah. Layanlah isteri tu. Layankan. Contoh, kita layankan. Itu maksud dia. Ini hilang keyakinan. Sebab apa? Badan dah kembang. Badan kembang, hilang keyakinan. Yelah. Lepas tu dia peli-peli. Yelah, kita tak macam anak dara. Yelah. Kan, orang tu sekarang, yelah. Yelah. Dia suka memeli. Dia suka menyalah. Berbalik pada menyalah, mengalah. Dia suka kalah pada keadaan. Jangan. Nampak? Qanaah je. Cukuplah dengan badan yang ada. Saya menerima seadanya kembang kuncupnya ada. Terimalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Buang sangka buruk pada suami. Benar. Buang sangka buruk pada manusia. Bersangka baiklah kepada Allah. Suami si sekarang duk layan handphone. Biarlah suami layan handphone. Anda layan suami. Jangan jadikan alasan Puan Nuraida. Biarlah dia layan handphone tapi anda layan suami. Masalah sekarang kita pun dah tak ada selera dengan suami, nak layan macam mana? Yelah tak ada selera. Tak dah ada layan handphone, saya nak selera macam mana? Oh maknanya anda layan bila selera ada. Maksudnya bila suami layan baru nak layan. Itu sebab keadaan. Layanlah sebab tugas. Kita ni kalau kita bekerja dengan sesuatu company, orang tu katalah kita postman, kita hantar barang. Hantar barang, orang tu kadang sekarang zaman-zaman COD tak keluar pun rumah. Ni ambil je, ambil kat situ. Tak jumpa pun, tak cakap terima kasih, tak cakap apa pun. Kita ada nak terasa, siapa hati tak terima pengorbanan saya, penat-penat hantar barang sungguh jauhnya, tiba-tiba tak terima kasih kat saya, pandang muka pun tidak. Dah kita postman, hantar je lah, lepas tu hantar, cabut. Dah kita sebagai isteri, tukang layan suami. Layan je lah walaupun dia tak layan. Sama juga dengan suami. Kalaupun isteri tu tak layan, anda layan kan isteri tu. Tinggal lagi tak ada kekuatan, itu saja. Stres. Sebab dah terkesan dengan keadaan. Aku stres betul tengok bini aku ni. Stresnya. Stres lah tu. Lepas tu sibuk. Tengok. Dia ni, mula banding. Bear nak apa bear? Dah banding orang pelayan tu, dok layan, pandai ambil order. Lalu kahwin dengan pelayan restoran. Lepas tu alasan apa? Soal isteri tak pandai layan. Itulah alasan. Ini semua alasan keadaan semua ni tuan-tuan. Suami isteri cari ilmu je tak sempat lah tu. Tuan Mak Razak betul tu. Hati-hati ya. Bila kata kita cari ilmu yang bermanfaat itu adalah kepada ahli keluarganya balik. Ahli keluarganya akan dapat manfaat daripada diri dia yang berilmu itu. Kalau benar suami itu berilmu, pasangan dia akan senang dengan maksudnya surah Ar-Rum ayat 21. Mawaddah warahmah. Pasangan akan selesa dengan orang berilmu. Kalau misal kata isteri itu berilmu, suami akan selesa dengan isteri itu. Kalau suami itu berilmu, isteri itu akan selesa dengan suami itu. Kalau dua-dua berilmu, macam kat syurga lah jadinya. Dua-dua ada ilmu, apa dia? Takut Allah. Apa ciri orang berilmu? Takut Allah. Bukan orang berilmu ni mengaji khatam sampai 30 kali.
Sedang jemaah yang Allah Ta'ala. Dan ini kena bangkitkan tadi. Jangan diperalatkan. Itu tandanya putus harapan. Jiwa kita lemah, rosak jiwa kita. Sebab apa? Sebab kita terkesan dengan keadaan tadi. Bercakap lebih mudah dari melakukan. Dah tak lakukan, memanglah cakap mudah. Cuba lakukan. Puan Azlinda. Sebab orang yang bercakap mesti melakukan. Sebab tu belajar dengan orang yang melakukan. Jangan belajar dengan orang bercakap je. Puan Azlinda, kadang-kadang tip-tip yang orang ngajar pun bukan dia buat pun. Sebab tu cakap ikut kebenaran. Jangan cakap ikut keadaan, cakap perasaan. Cakap ikut keadaan perasaan ni nak semua okey, baru buat. Itu ikut perasaan. Cuba cakap dari awal ikut kebenaran. Tak adalah istilah bercakap lebih mudah dari melakukan. Kalau kita cakap ikut kebenaran, Allah akan mudahkanlah apa yang kita cakap tadi untuk dilakukan. Tapi kalau kita cakap ikut perasaan, yang mana nak seronok-seronok je, tengoklah Allah. Allah kata, aku uji kejujuran dan keikhlasan kamu. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu ke kelas pujuk? Tak perlu. Tak perlu kelas memujuk-mujuk ni. Dia akan datang dengan kerelaan sebenarnya. Orang yang rela ni, orang yang faham lah. Ada keimanan. Kalau letak je syurga kat depan, insya-Allah datang kerelaan. Kalau letak nampak syurga, nampak dunia, tak rela lah buat. Sebab dia tak dapat apa benefit. Ustaz, bagaimana orang hilang keyakinan untuk berkahwin semula setelah diceraikan? Bagaimana untuk nak yakinkan? Orang yang hilang keyakinan selepas diceraikan, sebab dia terikat dengan keadaan diri dia. Jadi nak yakinkan balik adalah belajar tentang melihat kebesaran Allah, Puan Zaki. Tuan Zaki. Kebesaran Allah, tugas dan tanggungjawab, jalan menuju ke syurga. Sebab dulu dia nampak kepada dunia, sebab tu dia kecewa. Orang yang kecewa ni orang yang duduk pada dunia, itu saja. Dia mungkin duduk pada keyakinan kebendaan. Lalu dikecewakan. Jadi jangan lagi offer kebendaan, Tuan Zaki. Jangan lagi tak apa, saya akan gantikan balik. Dulu kalau tak pandai layan, saya akan layan. Dulu kalau tak data, saya akan bagi. Tak payah. Tak payah bagi janji-janji begitu. Cakap je, awak akan dibimbing menjadi isteri yang solehah. Isteri solehah ini adalah isteri yang duduk kepada jalan ketaatan. Kali ini anda akan gunakan. Bagi jalan-jalan kebenaran saja. Tak payah nak gantikan balik yang dulu tu macam mana. Sebab yang kecewa-kecewa ni sebab dia hilang kepada keyakinan dia sebab duduk pada kebendaan. Hilang keyakinan. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah tu sebab kita dah termakan dengan keadaan Puan Nur Syita. Kita dah dulu dah keadaan. Jadi terima yang kita ni rupanya kasih sayang yang kita bina dulu palsu. Terima dulu. Terima. Sekarang ni minta Allah, ya Allah yang aku bina dulu kasih sayang palsu. Kalau engkau sayang sebab aku atau sebab nafsu. Kalau sebab nafsu akan lesu. Lesu kerana peristiwa. Curang ke, kantoi ke, ataupun macam-macam lah perangai. Allah pernah jemu dengan kita tak? Kita macam-macam kali kita buat dengan Allah Ta'ala. Janji nak zikir, janji nak setia. Menduakan dia juga. Tapi Allah tetap bagi kita cinta. Macam itulah kita. Kita layu, kita lesu sebab nafsu. Jadi bangkit dengan aku, yakni Allah. Datangkan balik penerimaan. Ya Rabb, bimbing aku dengan cintamu. Bimbing aku dengan cintamu supaya aku boleh mencintai kembali suamiku dengan cintamu. Ya Rabb, bimbing aku dengan cintamu supaya aku boleh mencintai isteriku dengan cintamu. Dulu tak. Orang yang pernah lesu, pernah buntu, pernah layu ni, semua menunjukkan cinta yang palsu. Maksud cinta nafsu, bukan cinta Allah. Cinta Allah ni, dia takkan ada expired, dia tidak akan lesu, dia akan sentiasa bangkit saja. Itu kalau cinta Allah. Kalau cinta kerana nafsu ni, sampai masa dia lesu. Tawar. Taklah Ustaz, tak tahulah saya. Entahlah lah dia. Ustaz, banyak wanita yang bekerja merendahkan dan membeli wanita yang jadi isteri rumah umpama menyusahkan suami. Sombong. Tuan Muhammad Musta'in. Itu sombong. Dia meremehkan.
Jangan. Kalau merendahkan suri rumah bermakna merendahkan ummahatil mukminin. Kebanyakan majoriti sisi baginda Nabi SAW semua suri rumah. Jangan merendahkan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Hati-hati orang yang bekerja. Hati-hati yang tak faham bahasa. Jangan senang-senang. Kau duduk rumah, kau nak menghabiskan duit laki kau je ke? Itu mulut tarak insurans punya. Itu nanti Allah sendiri yang balas orang-orang macam tu. Kita doakan yang baik-baik orang perempuan macam tu. Dia ingat dia ada duit, dia boleh muaskan hati suami. Tengoklah nanti. Jangan ingat dengan ada duit, anda boleh puaskan hati suami ataupun anda boleh puaskan hati anda. Selagi bulan tak puas hati. Sebab apa? Bila isteri dah ada duit, suami pun ambil kesempatan lah. Isteri aku dah ada duit, aku pun relax je lah. Lepas tu marah. Awak ni kan, tolonglah saya bayar. Dah awak ada duit buat apa? Sebab tu, walalam, biar tak ada duit langsung orang perempuan. Biar suami tanggung semua. Habis Ustaz, nanti kan makan pasir. Makan pasir pun makan pasir lah. Cakap, sama-sama lah, susah senang bersama. Buat betul. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup setakat itu dulu perkongsian kita pada pagi yang penuh barakah ni. Buka kelas ajar pegawai munakat macam kamu. Allah. Baik, jadi sini jemaah yang mulakan Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi yang penuh barakah ni mendapat berkat pada Allah SWT. Khair. Bila ada akal sikit, para suami kena makan pasir. Itulah kadang-kadang sangkaan terlalu banyak dalam masyarakat sekarang ni. Hati-hati. Jadi kepada yang mengikuti kajian ilmu kita pada pagi ni, mudah-mudahan Allah rahmati kita, insya-Allah. Sebelum kahwin nak pergi rumah, dah ada anak nak berniaga pula. Itulah macam-macam kadang-kadang ni. Allahu Akbar. Ya. Subhanallah. Jadi insya-Allah moga-moga Allah rahmati kita semua. Saya doakan semua yang menonton pada pagi ini dipermudahkan oleh Allah Taala, diperluaskan segala rezeki, dipermudahkan segala urusan. Insya-Allah barakah ilmu, barakah jihad, barakah usaha anda untuk menuntut ilmu, bagi masa, bagi harta, infak, ini semua diterima oleh Allah SWT dengan ni hati yang ikhlas kerana Allah SWT. Khair. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita ketemu lagi pada malam ini siri kita. Kajian ilmu kita pada malam ni insyaAllah. Khair. Mohon ampun, mohon maaf di atas segala keterlanjuran kata, terkasar bicara, terkurang kata. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati perbincangan kita pada pagi ini. Allah yang sempurnakan perbahasan kita insyaAllah. Aku lu qali haza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.